Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfikri bin Muhammad, nombor matrik 282601 bersama 4 lagi ahli kumpulan 20 yang terdiri daripada Encik Syukri, nombor matrik 282236, Encik Ihsan, nombor matrik 282249, Cik Zarul 282669 dan Cik Asma 268737. Saya ingin membentangkan tentang tema panduan penulisan surat rasmi dengan tajuk yang kami pilih adalah tajuk surat rasmi jemputan untuk majlis ceramah. Definisi surat rasmi ialah kertas yang mengandungi akhbar atau maklumat yang dikirimkan untuk bacaan atau perhatian pihak lain. Ditulis untuk mewakili dirinya sendiri atau pihak yang lain dan disampaikan kepada pihak penerima dengan cara berkirim. Seterusnya ialah panduan untuk menulis surat kiriman rasmi ialah untuk menulis surat rasmi, pihak penerima terdiri daripada seorang individu, boleh dikategorikan sebagai seorang individu, syarikat, institusi, kementerian, jabatan dan sebagainya. Terdapat dua jenis kiriman dalam bahasa Melayu, format yang telah ditentukan. Untuk tujuan peperiksaan haruslah menulis format yang sah dan juga secara formal bagi pihak kerajaan, kerana terdapat ciri-ciri khas untuk penulisan surat rasmi kerana ia melibatkan urusan yang rasmi, tidak kira untuk NJC ataupun jabatan lain maupun untuk permohonan ataupun permintaan untuk kita menjalankan suatu urusan. Surat itu mungkin ditujukan kepada pihak-pihak tertentu seperti kerajaan, firma dan individu untuk urusan-urusan rasmi. Oleh hal yang demikian, surat rasmi haruslah mengikut format yang betul dan juga asal. Terdapat beberapa jenis surat rasmi seperti surat permohonan, surat pekerjaan, jawatan dan banyak lagi. Biasanya surat permohonan ditujukan kepada institusi ataupun organisasi. Orang yang ditujukan permohonan ialah atas sifat rasminya seperti menteri, pegawai, guru besar, pengurus dan sebagainya. Seterusnya, surat rasmi juga terdiri daripada surat seperti surat rayuan. Surat ini ditulis untuk merayu pihak-pihak yang tertentu, seperti apa yang tajuk kami bincangkan ialah untuk surat rasmi bagi jemputan untuk majlis rasmi. So, surat rasmi juga haruslah ditulis terlebih dahulu bagi memaklumkan kepada individu maupun badan NGO, kerajaan maupun tidak, untuk menerima jemputan daripada pihak yang ingin menjemput. Dalam surat itu, dia akan mengungkapkan beberapa alasan atau bukti supaya dia diterima bekerja, diterima untuk jemputan majlis ceramah maupun majlis-majlis lain. Seterusnya, definisi surat rasmi ialah dan juga ciri-ciri. Surat untuk rayuan maupun bantahan. Surat bantahan ditulis untuk membantah suatu tindakan yang telah atau akan diambil bagi suatu pihak. Tujuan bantahan dibuat ialah supaya tindakan serta-merta diberhentikan oleh pihak ditujukan. Perbezaan dengan surat rayuan, penulis surat biasanya mengakui kesilapan yang telah dilakukan, sedang surat bantahan penulis mengemukakan kesilapan yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Seterusnya ialah surat undangan rasmi. Surat ini ditulis untuk mengundang serasmi pihak yang ditujukan supaya menghadiri suatu majlis atau pertemuan yang dirancang. Biasanya surat undangan rasmi ini ringkas kerana ia menitik beratkan apa yang ingin disampaikan sahaja, seperti undangan untuk majlis ceramah perdana dan juga ceramah lain. Suratnya begitu bersifat kompleks kerana surat itu bukanlah melibatkan individu ataupun pihak yang lebih bertanggungjawab, tapi
surat itu hanya ditujukan untuk menyatakan keinginan ataupun permohonan untuk menjemput datang ke majlis. Setakat itu saja pembintangan saya untuk dari segi definisi dan juga ciri-ciri surat rasmi. Terdapat sekian, terima kasih. Tata cara penulisan format surat rasmi. Nama dan alat pengirim. Tertulis nama pejabat, jabatan, syarikat, kementerian dan sebagainya. Kedua, nama dan alamat lengkap ditulis pada bahagian kiri halaman pertama surat, kira-kira 1 inci dari tepi muka surat. Nama dan alamat penerima hendaklah ditulis dengan lengkap termasuk gelaran dan pangkat. Jika penerima mempunyai lebih daripada satu gelaran atau pangkat yang tertinggi sahaja digunakan. Contoh, Profesor Datuk Dr. Aman Ali. Pada bahagian atas nama penerima hendaklah ditulis dalam rujukan hormat. Misalnya, Yang Maha Mulia bagi Raja yang memerintah, Yang Arif Hakim, Tuan Yang Terutama TYT, Yang Teramat Mulia YTM, Yang Berhormat Tarikh yang lengkap ditulis di sebelah kiri surat. Perkataan menghadap surat. Kata penghadap bermaksud panggilan atau rujukan kehormat kepada penerima. Panggilan ini mestilah sesuai dengan pangkat, darjat, gelaran dan jantina penerima. Misalnya, Tan Sri, Tuan, Datuk, Yang Berhormat, Puan dan sebagainya. Kata penghadap perlulah ditulis langkau 2 baris dan sejajar dengan alamat pengirim dan penerima surat. Letakkan tanda koma di hujungnya. Kepala surat atau perkara dikenali juga sebagai tajuk. Ditulis langkau 2 baris di bawah kata penghadap, iaitu sejajar dengan nama dan alamat pengirim dan penerima. Tajuk perlu tepat, ringkas dan padat serta dapat membayangkan kandungan surat. Gunakan huruf besar bagi semua huruf pertama. Setiap perkataan yang digunakan boleh juga menggunakan huruf besar bagi keseluruhan tajuk tersebut. Jangan ditandai nokta pada akhir tajuk. Pendahuluan biasanya akan berada dalam perenggan yang pertama. Perenggan pertama ini ditulis langkau 2 baris di bawah tajuk dan dimulakan sejajar dengan tajuk, nama dan alamat pengirim dan penerima. Bahagian ini alasan surat itu ditulis. Ia merujuk surat sebab atau sebarang dokumen terdahulu yang terima dikeluarkan. Contoh pendahuluan surat. Perkara di atas dirujuk. Surat Tuan bertarikh sekian. Isi maklumat atau fakta betul berkenaan perkara yang dirujuk dalam bahagian pengenalan. Lanjut kepada pengenalan dinyatakan secara jelas dan ia soalan atau sebarang maklumat yang dijelaskan. Susunan idea perlu dibuat secara berhati-hati supaya tujuan surat difahami dengan jelas dan logik. Penutup. Pada perenggan ini tidak banyak maklumat ulangan fakta perlu diberikan. Cukup sekadar satu ayat yang lengkap bagi menutup fakta dan tujuan yang dinyatakan. Ia perlu sesuai dengan seluruh kandungan surat. Pengakuan tanggungjawab. Sebelum tanda tangan diturunkan, kata pengakuan tanggungjawab yang sesuai perlulah ditulis. Contohnya, yang benar, yang menurut perintah, yang menjalankan tugas. Huruf pertama pada perkataan pertama hendaklah menggunakan huruf besar dan perkataan yang lain ditulis dalam huruf kecil. Tanda tangan dan nama pengirim. Tanda tangan hendaklah diturunkan di bawah pengakuan tanggungjawab. Di bawah tanda tangan hendaklah ditulis nama penuh pengirim surat dengan menggunakan huruf besar dan digelatkan. Perkara atau isi penting di dalam surat rasmi. Sebagai penulis, banyak urusan yang dikendalikan melibatkan penggunaan surat rasmi. Oleh itu, sangat perlu bagi pemimpin pendidikan memiliki ilmu dalam surat rasmi. Dengan memahami pelbagai aspek dalam penulisan surat rasmi akan membantu memastikan surat rasmi yang betul serta mengikut format yang sepatutnya sahaja ditandatangani. Perkara yang sangat penting yang perlu dikuasai ialah isi penting surat rasmi. Berikut merupakan ciri-ciri atau isi penting bagi surat rasmi. Bukan bersifat peribadi.
Surat rasmi ialah bukan surat yang bersifat peribadi. Surat rasmi ditulis bagi tujuan atau urusan rasmi sahaja. Segala hal berkaitan urusan tidak rasmi perlu menggunakan format surat tidak rasmi. Terdapat satu perkara atau tajuk sahaja di dalam sesuatu surat rasmi. Pada kebiasaannya, setiap surat rasmi yang ditulis mengandungi satu perkara sahaja. Mencampur adukkan beberapa perkara atau tujuan dalam satu surat merupakan satu tindakan yang kurang tepat kerana ia boleh menimbulkan kekeliruan terutama kepada penerima. Mematuhi prinsip penulisan surat rasmi. Setiap surat rasmi yang hendak ditulis perlu mematuhi prinsip-prinsip tertentu. Kegagalan mematuhi prinsip yang berkaitan ketika menulis surat rasmi akan menyebabkan surat rasmi yang dihasilkan mungkin tidak akan mencapai maksud atau tujuan surat tersebut ditulis. Mengikut peraturan tertentu ialah dari segi format, teknik, penggunaan bahasa antara yang perlu dipatuhi ketika menulis surat rasmi ialah mengikut peraturan penulisan seperti format surat rasmi. Perkara yang perlu ada di dalam surat rasmi seperti berikut ialah pengenalan pengirim dan penerima, rujukan fail, penerima atau pengirim dan tarikh, tajuk, isi surat, penutup, indentation, jarak perenggan dan jarak baris. Selain format, peraturan lain yang perlu dipatuhi ialah teknik atau kaedah menulis surat rasmi ialah rujukan dan tarikh, penulisan tarikh, alamat dan poskod, perkara atau tajuk surat, sistem nombor, untuk perhatian, melalui, salinan, singkatan yang terdiri daripada pendraft, jurutype dan folder simpanan. Bagi struktur penulisan surat rasmi pula, perkara yang perlu dipatuhi ketika menulis surat rasmi adalah seperti berikut: pengenalan, isi surat dan penutup. Peraturan terakhir yang perlu dipatuhi ialah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang betul dalam menghasilkan surat rasmi menggambarkan penulisnya seorang yang tahu akan peraturan penggunaan bahasa dalam menulis surat rasmi. Dapat dilihat dari segi aspek penggunaan ganti nama, wacana dan laras bahasa yang digunakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 287737 Asma Suryani binti Ruzimi dari kumpulan 20 ingin membentangkan part saya adalah kajian. Kajian panduan penulisan surat rasmi, iaitu surat jemputan untuk majlis ceramah. Seperti kita tahu adalah surat rasmi ni memang sering digunakan oleh pihak jabatan ataupun pejabat ataupun pihak syarikat swasta bagi tujuan rasmi. Surat kiriman rasmi ini terdiri daripada pelbagai panduan dan juga penulisan yang berbeza-beza. Contohnya kandungan, dari segi kandungan surat tersebut, tujuan surat tersebut dan sebagainya lah. Kandungan dan dari segi kandungan surat rasmi, penulisan surat rasmi ni perlulah ditulis dengan susunan ayat yang ayat formal ataupun ayat bahasa buku bagi menerangkan maksud dan tujuan surat tersebut. Surat kiriman rasmi ni bukan saja kita boleh gunakan dalam bagi tujuan surat jemputan sahaja, malah kita juga boleh gunakan sebagai surat rasmi seperti permohonan kerja, permohonan surat sokongan ataupun sokongan dan sebagainya lah, ataupun surat rasmi individu sendiri. Terdapat kajian yang dijalankan. Surat rasmi dijadikan salah satu medium untuk berkomunikasi secara konvensional yang masih lagi diguna pakai sehingga sekarang oleh individu ataupun syarikat ataupun jabatan-jabatan bagi menerangkan maksud rasmi, penugasan ataupun jemputan ataupun sebagainya, untuk mencapai maksud dan tujuan sesuatu surat tersebut. Menurut kajian juga terdapat beberapa ciri jika mahu menulis surat jemputan
seperti kita orang punya surat jemputan majlis ceramah. Antaranya ialah surat yang bukan bersifat peribadi. Surat yang bukan bersifat untuk kita orang punya surat jemputan ni bukan bersifat peribadi, di mana setiap surat yang dikeluarkan oleh satu-satu pihak tu mempunyai tujuan dan urusan rasmi. Okey, yang kedua, di dalam surat tersebut terdapat satu perkara sahaja atau satu tajuk atau perkara sahaja. Tujuan penulisan tu terkandung satu perkara yang kita nak sampaikan sahaja. Hal ini kerana untuk mengelakkan penerima itu keliru dengan tindakan beliau ataupun sebagainya lah, keliru dengan perjalanan tujuan surat tersebut ke. Okey, yang ketiga adalah prinsip penulisan surat rasmi. Okey, prinsip penulisan surat rasmi ni, surat yang ditulis perlu mematuhi setiap prinsip-prinsip penulisan surat tersebut. Tujuannya untuk mengelakkan maksud dan tujuan dia tu yang disampaikan tu tidak difahami oleh penerima tersebut. Okey, yang keempat, setiap surat jemputan perlu patuh kepada peraturan-peraturannya. Dan peraturan tersebut dari segi format, teknik, struktur dan juga penggunaan bahasa. Contohnya dari segi format adalah pengenalan pengirim, penerima, rujukan fail jabatan ataupun syarikat. Okey, tarikh, tajuk, isi surat, penutup surat, jarak tepi permulaan menulis, jarak perenggan dan juga jarak baris. Okey, dari segi bahasa pula, penggunaan bahasa, contohnya penggunaan bahasa ganti ataupun wacana lah. Okey. Dan last sekali adalah penghasilan surat jemputan yang baik akan dapat memastikan komunikasi yang berlaku dengan berkesan dan mencapai matlamat komunikasi yang sebenar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyukri B. Ahmad, nombor matrik 282236. Saya akan mengulaskan tentang kesimpulan daripada tajuk yang diberi kepada kumpulan kami. Kesimpulannya ialah penghasilan penulisan yang terbaik memerlukan satu kemahiran pada setiap individu bagi mengekalkan kualiti dalam penulisan rasmi kepada orang atasan atau berpangkat. Penulisan surat rasmi yang berkualiti ini diguna pakai ketika setiap hari urusan yang dilaksanakan oleh pemimpin, ahli korporat, pengajar dan sebagainya. Bukan hanya menulis surat rasmi, tetapi kita juga perlu tahu bagaimana cara untuk membalas atau menerima surat tersebut. Surat rasmi amat diperlukan dalam setiap diri masyarakat untuk kegunaan seharian. Maka adalah penting bagi individu atau pemimpin berkaliber bertindak balas dengan menggunakan surat rasmi yang betul. Antara rangka-rangka yang perlu ada seperti format, ciri-ciri, prinsip, penggunaan bahasa dan juga sebagainya perlu diambil kira dalam menghasilkan satu surat rasmi yang terbaik. Selain pada itu juga, dalam pembuatan penulisan, kita perlu tahu teknik-teknik yang betul untuk mengelakkan kesalahan-kesalahan seperti ejaan, tata bahasa dan juga yang lain. Suatu isi yang ringkas dan padat mampu mencetuskan keberhasilan yang berkualiti dan mudah difahami oleh sebuah organisasi. Ini membolehkan kita menempatkan diri dalam kalangan
berintegriti dan maju ke hadapan. Pendek kata, hasil yang terbaik akan memberi impak yang besar dalam sebuah institusi atau organisasi. Akhir sekali, keberhasilan yang berkualiti akan dapat menghasilkan komunikasi dua hala dengan berkesan dan seterusnya dapat mencapai matlamat serta tujuan yang sebenar. Hal ini dapat membuktikan satu organisasi mampu berkembang dan berdaya saing secara efektif kerana penggerak utama adalah menghasilkan surat rasmi yang berkualiti, dan ini akan membuka mata organisasi lain untuk menerima. Keupayaan dalam penggunaan surat rasmi dengan betul dalam urusan rasmi akan memberi impak yang besar terhadap diri dan juga sesebuah organisasi. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.